Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas lam, pada hari ini kita akan membuat latihan mengenai uslub al-madh wal-zam, iaitu ayat pujian dan ayat kejian. Sebelum kita membuat latihan, Ustazah akan ulang sekali lagi, iaitu bentuk-bentuk ataupun keadaan-keadaan fa'il, ni'mah dan bi'sa. Mohon kamu semua beri perhatian. Keadaan-keadaan fa'il maksudnya orang yang kita nak memuji atau orang yang kita nak mengeji. Fa'il ini maksudnya tak khusus kepada orang sahaja. Sifat yang kita nak puji pun boleh, sifat yang kita nak keji pun boleh, tempat yang kita nak puji atau tempat yang kita nak keji, benda yang nak dipuji ataupun yang nak dikeji, apa-apa sahaja. Itu fa'il maksudnya tidak terbatas kepada orang sahaja. Jadi kita ulang semula. Fa'il, orang ataupun orang, benda, tempat atau apa-apa saja yang kita nak puji atau kita nak keji. Dalam bahasa Arab ada 4 bentuk perkataan fa'il yang kita boleh guna kalau kita nak membina sesuatu ayat pujian ataupun ayat kejian. Baiklah, cara yang pertama fa'il itu adalah ayyakuna muqtarinan bil alifi wal lam. Perkataan yang menjadi fa'il itu maksudnya orang yang nak dipuji atau dikeji, atau benda yang nak dipuji atau dikeji. Ayyakuna muqtarinan bil alifi wal lam. Perkataan yang menjadi fa'il tersebut ada huruf alif dan lam. Contoh di sini, ni'ma ar-rajulu Muhammadun, bi'sa at-talibu al-muhmilu. Jadi dah dihitamkan dekat sini perkataan ar-rajul dan at-talibu. Kamu lihat pada dua perkataan ini ada huruf alif dan lam. Jadi ini adalah keadaan fa'il yang pertama, iaitu perkataan fa'il itu ada huruf alif dan lam. Itulah yang dimaksudkan dengan ayyakuna muqtarinan bil alifi wal lam. Perkataan yang menjadi fa'il itu ada huruf alif dan lam. Baik, saya nak kamu catat satu-satu. Ni'mah, kamu tulis di bawah perkataan ni'mah ini adalah sebagai fi'lu al-madahi. Buat anak panah macam ni. Kemudian tulis bawah tu fi'lu al-madahi. Baik, seterusnya ar-rajulu kamu tulis bawah dia, buat anak panah juga, fa'il al-madahi. Macam ni. Fi'lul madahi, fa'il madahi. Kita nak kelaskan satu-satu. Kita nak kelaskan perkataan itu dia sebagai apa. Kemudian Muhammadun kamu macam biasa buat anak panah juga, tulis di situ al-maqsusu bil madahi. Kita nak khususkan lagi, kita nak sebutkan lagi secara khusus apakah yang kita nak puji. Jadi ni'mar rajulu Muhammadun, sebaik-baik lelaki itu adalah Muhammad. Jadi kita khususkan dekat sini yang sebaik-baik lelaki itu adalah seorang yang bernama Muhammad. Macam tu juga dekat sini kita buat anak panah macam tadi. Bi'sa, seburuk-buruk, buat anak panah kamu tulis di bawah tu bi'sa sebagai apa? Fi'lu az-zam, iaitu perkataan kejian. Kemudian at-talibu kamu tulis di bawah dia sebagai apa? Fa'il az-zam. Fa'il az-zam maksudnya orang yang kita nak keji, ataupun kita nak hina dia. Siapa dia? Maksudnya uslubul zam ni, ayat kejian, ayat penghinaan ni bukan tujuannya untuk kita nak merendah-rendahkan orang, tetapi benda tersebut kita nak keji sebab tak elok pada pandangan kita. Contoh, seburuk-buruk pelajar adalah orang yang malas. Jadi pelajar sangat tak eloklah jika ada sifat yang malas pada diri dia. Sebab itulah kita nak keji, menunjukkan benda tu tak elok untuk dilakukan. Ataupun contohnya seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk adalah syaitan. Jadi kita nak keji dekat sini, syaitan adalah sejahat-jahat makhluk. Jadi kita nak habaq, janganlah ikut syaitan sebab jahat. Syaitan tu adalah makhluk yang jahat. Contoh macam tu. Seterusnya kamu tulislah bi'sa fi'lu al-zam, at-talib fa'il al-zam, al-muhmil al-muhmil al-maqsusu bizam. Ni tulis kat sini.
Al-maqsus bisam, tulis di bawah ni. Seburuk-buruk pelajar itu al-muhmil, orang yang lalai. Baiklah, seterusnya kita tengok pula cara yang kedua. Macam mana kita nak kenal perkataan fa'il itu? Ayyakuna mudhafan ila muqtarinin bil alifi wal lamim. Fa'il itu menjadi kata sandaran. Kepada perkataan yang mempunyai alif dan lam. Fa'il itu menjadi kata sandaran. Ayyakuna mudhafan. Fa'il itu menjadi kata sandaran ila muqtarinin kepada perkataan bil alifi wal lami yang mempunyai huruf alif dan lam. Diulangi, ayyakuna fa'il itu mudhafan menjadi kata sandaran ila muqtarinin kepada perkataan yang mempunyai al-alif wal lam, alif dan lam. Contoh di sini adalah ni'ma ra'isul fasli Zaidun. Ni'ma ra'isul fasli Zaidun. Baiklah, kamu tengok kepada perkataan yang dihitamkan ni, yang dibolkan ni. Ada dua perkataan kan? Ada dua perkataan. Yang kedua, fa'il yang kedua adalah terdiri daripada kata sandaran. Apakah itu kata sandaran? Kata sandaran tu maksudnya dua perkataan yang berlainan digabungkan. Setelah digabungkan, perkataan tu membawa satu maksud. Baik. Jadi dalam ayat ni'ma ra'isu al-fasli Zaidun, ra'isul fasli ini adalah kata sandaran. Ra'is, ketua. Macam yang kamu tahu, ra'is tu adalah ketua. Tak kisahlah ketua apa kan. Ketua seorang yang menjawat jawatan yang tertinggi. Dia mengetuai sesuatu badan ataupun sesuatu persatuan ataupun sesuatu pertubuhan ataupun sesuatu pasukan lah, macam tu. Al-fas ni seperti mana yang kamu tahu, al-fas adalah kelas, iaitu tempat yang kita gunakan untuk belajar. Jadi digabungkan perkataan ketua dengan kelas. Bila kita gabungkan perkataan ketua dengan kelas ni, dia membawa satu istilah, iaitu seorang yang memegang jawatan sebagai ketua dalam kelas. Itu maksud kata sandaran. Digabungkan satu perkataan dengan perkataan yang lain dan perkataan itu membawa kepada satu istilah. Contoh lagi, kata sandaran pengetua sekolah. Lagi apa? Pen biru. Pen biru. Pen benda lain, biru warna lah. Tapi bila digabungkan dengan pen biru, dia membawa satu istilah, iaitu pen, sebatang pen yang berwarna biru. Baiklah, dekat sini dia kata fa'il itu terdiri daripada kata sandaran kepada perkataan yang mempunyai alif dan lam. Jadi dia kata dekat sini fa'il itu disandarkan kepada perkataan selepasnya. Untuk menjadikan, kenapakah perlu kepada dua perkataan untuk menjadikan sesuatu ayat itu difahami. Jadi fa'il itu menjadi kata sandaran kepada perkataan yang ada alif dan lam. Maka perkataan yang pertama ini adalah fa'il, dan selepasnya ada perkataan yang ada alif dan lam. Jadi fa'il ini terdiri daripada ayat kata sandaran. Ini cara yang kedua. Macam mana kita nak kenal satu perkataan itu adalah fa'il. Maksudnya orang yang kita nak puji ataupun yang kita nak keji. Jadi maksud di sini ni'ma ra'isul fasli Zaidun. Ni'ma sebaik-baik ketua kelas itu. Siapakah ketua kelas itu? Kita khususkan ketua kelas yang kita nak puji itu siapa adalah Zaid. Maksudnya dalam sekolah tu, biasa dalam sekolah mesti banyak ketua kelas kan. Jadi kita nak puji ketua kelas yang paling bagus dalam sekolah tu. Maksudnya yang paling berdedikasi adalah ketua kelas tingkatan 5. Contohnya nama dia Zaid. Dia yang paling berdedikasi, paling bagus di antara semua ketua kelas yang ada di dalam sekolah tersebut. Jadi macam biasa, kamu buat anak panah di bawah ni'mah ini, kamu tulis fi'alu al-madahi. Ra'is, kamu tulis fa'il al-madahi, orang yang kita nak khususkan siapa yang kita nak puji.
Dan di bawah ni Zaidun kamu tulis al-makhsus bil madahi. Kita sebutkan secara khusus siapakah yang kita nak puji, yang paling terbaik. Seterusnya bi'sa rafiqu as-su'i al-kazibu. Bi'sa seburuk-buruk, rakan keburukan, kawan keburukan adalah orang yang berdusta. Maksudnya orang yang berdusta ni dialah kawan yang paling kawan kepada sifat yang paling buruk. Jadi dekat sini pun ada dua perkataan. Fa'il disandarkan kepada perkataan selepas ni yang ada alif dan lam. Jadi mana fa'il dalam ayat ni? Yang pertama ni, fa'il yang pertama. Jadi macam biasa buat anak panah, tulis bi'sa di bawah dia fi'lu azam, perkataan pujian. Rafiqu tulis fa'il azam. Kemudian al-kazib kamu tulis al-makhsus bi azam. Tulis al-makhsus bi azam. Kita khususkan apa yang kita nak keji. Maksudnya kita nak keji dekat sini siapa yang berdusta tu, orang yang kawan kepada keburukan, orang seburuk-buruk orang, seburuk-buruk perkara buruk, seburuk-buruk orang yang beramal dengan sikap buruk tu, paling teruk adalah orang yang berdusta. Baiklah, itu bentuk fa'il yang kedua. Kemudian kita lihat pula bentuk fa'il yang ketiga. Ayyakuna mufassaran bima wa man al-mausulatain. Maksudnya di sini fa'il itu terdiri daripada perkataan ma. Ma ni maksudnya apa? Man ni maksudnya siapa? Al-mausulatain isim mausul. Fa'il itu terdiri daripada perkataan ma, iaitu maknanya apa, wa man dan siapa, daripada kategori isim mausul. Okey. Kamu catatkan sikit dalam nota kamu. Maksudnya bila kita menggunakan fa'il yang terdiri daripada perkataan ma atau man, maka kita perlukan ayat selepas ma atau man itu untuk ditafsirkan apakah yang dimaksudkan dengan ma dan apakah yang dimaksudkan dengan man. Contoh dekat sini, bi'sa man turafiquhu al-munafiqu. Seburuk-buruk ataupun sejahat-jahat man, orang yang, turafiquhu kamu berkawannya, man orang yang ataupun siapa, boleh nak terjemah orang yang atau siapa, turafiquhu yang kamu berkawan dengannya, al-munafiqu adalah orang munafik. Jadi tiba-tiba kalau kamu pergi dekat kawan kamu kan, macam kamu kata seburuk-buruk siapa, seburuk-buruk siapa. Jadi kamu kata kenapa dia ni tiba-tiba main seburuk-buruk siapa. Jadi orang tak faham bila kamu kata seburuk-buruk siapa. Ayat tu tergantung. Jadi perlu kepada tafsiran, apakah yang kamu nak masukkan dengan siapa. Jadi datangkan perkataan selepas dia sebagai tafsiran, iaitu seburuk-buruk siapa yang kamu berkawan dengannya. Jadi yang kamu berkawan dengannya adalah tafsiran yang lebih terperinci apakah yang kamu nak masukkan dengan siapa, dengan man itu. Jadi seburuk-buruk siapa yang kamu berkawan dengannya, al-munafiqu adalah orang munafik. Jadi kalau kamu menggunakan fa'il, maksudnya kamu nak mengeji orang atau kamu nak mengeji benda atau sesuatu lah, atau nak puji orang atau nak memuji benda atau apa-apa, kamu menggunakan fa'il yang daripada perkataan ma atau man, maka kamu kena datangkan ayat selepas dia untuk menjadikan tafsiran supaya orang faham apakah yang dimaksudkan dengan ma, iaitu apa, dan apakah yang dimaksudkan dengan man, iaitu siapa. Baik, jadi kita huraikan satu-satu. Ni'ma seperti biasa tulislah bawah tu perkataan fi'lul madahi, ma fa'il al-madahi, kemudian al-amanah al-makhsus bil madahi. Buat anak panah, tulis satu-satu. Ma fa'il al-madahi, al-amanah al-makhsus bil madahi. Sebaik-baik apa yang kamu perlu bersifat dengannya. Jadi sebaik-baik apa, tiba-tiba pergi dekat kawan, sebaik-baik apa, orang tak faham.
Jadi kamu kena datangkan perkataan selepas ni sebagai tafsiran. Apa yang kamu nak masukkan dengan ma. Jadi sebaik-baik apa yang kamu tattasifu bihi, yang kamu perlu bersifat dengannya. Jadi orang faham, oh dia nak cerita sifat yang paling elok yang kita patut bersifat dengan sifat tersebut. Orang faham lah. Al-amanah adalah amanah. Ni'ma, buat nak panah, ni'ma menjadi fi'al madahi, ma fa'il al-madahi, al-amanah al-makhsus bi madahi. Macam tu jugalah, buat nak panah dekat sini sama macam di sini. Bi'sa fi'al zam, man fa'il al-zam, al-munafiqu al-makhsus bi al-zam. Okey, harap kamu fahamlah yang ketiga. Kemudian yang keempat, ayyakuna dhamiran mustatiran. Fa'il itu adalah dhamir mustatir. Fa'il itu adalah dhamir mustatir. Apa maksud dhamir mustatir? Dhamir mustatir ini adalah kata nama yang tersembunyi. Dhamir mustatir ini adalah kata nama yang tersembunyi. Mumayyizan binakiratin. Mumayyizan binakiratin, dan perkataan fa'il itu adalah dalam bentuk isim nakirah. Datang dalam bentuk umum. Perkataan fa'il itu adalah kata ganti nama yang tersembunyi dan datang dalam bentuk umum. Jadi kita tengok di sini untuk kamu lebih faham. Ni'ma mudawiyan at-tabibu. Ni'ma sebaik-baik, mudawiyan orang yang merawat. Orang yang merawat. Okey. Orang yang merawat ini adalah umum. Mudawiyan, orang yang merawat ini adalah umum. Boleh jadi doktor, boleh jadi bomo, boleh jadi ustaz, boleh jadi siapa-siapa sahaja. Itu maksud nakirah, umum. Kemudian dalam perkataan mudawiyan ni ada kata ganti nama yang tersembunyi, dhamir mustatir, kata ganti nama yang tersembunyi. Orang yang merawat dalam ayat ini ada dia. Dia orang yang merawat tu, dia tu siapa? Dia tu adalah dhamir mustatir, kata ganti nama yang tersembunyi. Kemudian kita sebutkan pula secara khusus di sini, orang sebaik-baik orang yang merawat, dia at-tabibu, doktor. Dia adalah dhamir mustatir. Perkataan dia tu ada dalam mudawiyan, at-tabibu, doktor. Jadi sebaik-baik orang yang merawat adalah doktor, ataupun sebaik-baik perawat adalah doktor. Maksudnya kalau kamu nak berubat, cerita dia dalam ayat ni, kalau nak berubat, sebaik-baik orang yang layaknya untuk kamu pergi dekat dia untuk nak berubat sesuatu penyakit adalah doktor. Itu maksud ayat ni. Jadi macam biasa, buat apa? Buat anak panah, tulis ni'ma, tulis di situ fi'lu al-madahi. Kemudian dekat perkataan mudawiyan ni kamu tulis di bawah dia fa'il. Kamu tulis sikit fa'il dhamir mustatir, fa'il dhamir mustatir. Tulis dekat perkataan bawah mudawiyan tu fa'il dia adalah dhamir mustatir. Maksudnya ada kata ganti nama tersembunyi. Fa'il itu orang yang kita nak puji tu, kata ganti nama dia tersembunyi. Dia tu duduk dalam perawat ni, dalam perkataan perawat. Sebaik-baik perawat. Dia tu siapa? Perawat tu, dia tu siapa? Dia tu adalah doktor. Kemudian at-tabibu kamu tulislah al-makhsus bil madahi. Kita khususkan dengan lebih terperinci siapakah perawat yang terbaik. Perawat yang terbaik adalah doktor. Kemudian kamu tulis pula seterusnya bi'sa quluqan at-takabburu. Bi'sa quluqan at-takabburu. Bi'sa maksudnya seburuk-buruk. Quluqan, bi'sa seburuk-buruk. Quluqan, perangai. At-takabburu, sombong. Jadi
seburuk-buruk perangai ia. Dalam perangai itu ada ia. Ia itu adalah fa'il ataupun dhamir mustatir. Macam kalau dalam mudawiyan sebab orang, dhamir mustatir ataupun kata ganti nama yang tersembunyi yang ada dalam perkataan perawat adalah dia. Kalau bukan orang, kita kata ia. Dalam akhlak tu ada kata ganti nama yang tersembunyi iaitu ia. Tapi dhamir mustatir dalam bahasa Arab kita panggil, walaupun kita terjemahkan sebagai dia ataupun ia, dalam bahasa Arab sama, iaitu huwa. Fa'ilnya, orang yang kita nak puji atau yang kita nak keji itu adalah dhamir mustatir, kata ganti nama yang tersembunyi iaitu huwa, dia ataupun ia. Seburuk-buruk perangai itu adalah seburuk-buruk perangai ia adalah sifat takabur. Jadi perkataan mudawiyan dan khuluqani adalah perkataan umum. Satu lagi tanda kita nak kenal perkataan ini adalah perkataan umum. Perkataan ini tak ada alif lam. Tak ada alif lam. Bila perkataan tu tak ada alif lam, maksudnya perkataan tu umum, menunjukkan umum. Kemudian kamu tulislah bi'sa ni fi'il azhar. Baik, dan kemudian kamu tulis khuluqan sebagai buat anak panah dekat sini. Fa'ilnya adalah dhamir. Tulis elok lah nah. Dhamir mustatir. Maksudnya kata ganti nama yang tersembunyi yang ada di dalam perkataan khuluqan, iaitu ia. Seburuk-buruk perangai ia. Ia itu adalah kata ganti nama yang ada dalam perkataan khuluqan perangai. At-takabur sifat takabur, dan pada perkataan at-takabur tu kamu tulis al-makhsus bisam. Baiklah, sekarang kita akan buat latihan bersama-sama. Latihan yang pertama, ayyin anasir usum al-madahi fil amsilah al-atiyah, iaitu tentukan unsur-unsur, maksudnya pembahagian ayat pujian di dalam contoh yang diberikan. Ayyin, tentukan pembahagian ayat pujian di dalam contoh yang diberikan. Baiklah, nombor 1 dah diberikan contoh, iaitu ni'ma as-sifatu as-sidqu, sebaik-baik sifat itu adalah benar. Jadi dia kata dekat sini ni'ma fi'al madah. Fa'al madah adalah as-sifah, kemudian al-makhsus bil madah adalah as-sidqu. Baiklah. Contoh yang kedua pula, ni'ma rafiqu at-talibu al-kitabu. Sebaik-baik rafiqut talib, rakan seorang pelajar, al-kitabu, kitab. Dia nak bagi tahu kat sini, kawan kepada seorang pelajar tu yang paling bagus, yang sepatutnya seorang pelajar tu berkawan adalah dengan kitab. Baik, dekat sini fa'il dia adalah perkataan fa'il yang terdiri daripada kata sandar. Fa'ilnya disandarkan kepada perkataan yang ada alif dan lam. Jadi macam mana kita nak buat ni? Okey, ni'ma, kamu tulis ni'ma adalah fi'lu al-madahi. Kemudian fa'il al-madahi adalah rafiqu, perkataan yang pertama ni. Kalau fa'il tu kata sandaran, kamu ambil perkataan yang pertama, tulis rafiqu. Kemudian al-makhsus bil madah, apa yang kita nak khususkan, kita nak sebutkan secara khusus. Pujian tu kita tujukan kepada siapa? Kitab. Maksudnya kawan yang paling baik adalah kitab. Jadi kitab ni adalah al-makhsus bil madahi. Kamu tulis kat sini. Kemudian seterusnya ni'ma khuluqan, sebaik-baik perangai ia, al-amanah, amanah. Yang ni fa'il dia adalah dhamir mustatir ataupun kata ganti nama yang tersembunyi yang ada dalam perkataan perangai. Kalau kita terjemahkan ia bahasa Arabnya huwa lah. Okey, jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Kamu tulis di sini ni'ma fi'lu al-madahi. Fa'il al-madahi kamu tulis dhamir mustatir. Kamu tulis dhamir mustatir. Tulis elok nah. Dhamir mustatir, maksudnya kata ganti nama tersembunyi iaitu ia yang ada di dalam perkataan perangai ataupun akhlak.
Kemudian al-amanah ni maksudnya kita nak khususkan. Perangai yang paling elok tu apa? Adalah al-amanah, sifat amanah. Maka kamu tulislah al-amanah ini al-makhsus bil madahi. Baik, kemudian ni'ma ma yattasimu bihi mudiruna al-wafa'u. Sebaik-baik apa yang perlu dihiasi, yang perlu bersifat dengannya. Sebaik-baik ma apa yattasimu bihi yang perlu bersifat dengannya mudiruna pengetua kita al-wafa' iaitu amanah. Sebaik-baik apa yang perlu bersifat dengannya pengetua kita al-wafa' amanah. Sama juga macam ni. Amanah ni pun maksud amanah, wafa' ni pun maksudnya amanah. Baiklah, dalam ayat ini fa'ilnya adalah ma, iaitu apa. Bila kita menggunakan fa'il, perkataan ma, apa, maka kita perlukan ayat selepas dia untuk mentafsirkan apakah yang nak dimaksudkan dengan ma itu. Jadi ditafsirkan di sini yang perlu bersifat dengannya oleh pengetua kita. Sebaik-baik apa? Kalau cakap apa saja orang tak faham, tambah ayat selepasnya yang perlu bersifat dengannya oleh pengetua kita. Jadi bila kita nak kata sebaik-baik apa yang pengetua kita perlu bersifat, maka orang akan faham apa yang kita nak maksudkan. Sifat yang paling baik yang perlu ada pada diri seorang pengetua. Baiklah, maka di sini fi'lu al-madahi kamu tulis ma, ni'ma. Fa'il al-madahi kamu tulis ma, tulis ma. Kemudian al-makhsus bil madahi al-wafa'. Baik, seterusnya kita buat contoh latihan yang kedua. Bayin anasir uslub azam. Tentukan pembahagian-pembahagian ataupun unsur-unsur ayat kejian. Sama juga macam di atas, yang ni ayat pujian, yang di bawah ni ayat kejian. Ni'ma rafiqu as-su'i al-kazibu. Sebaik-baik rakan kejahatan adalah orang yang berdusta. Okey, di sini fa'ilnya adalah terdiri daripada kata sandaran. Fa'il disandarkan kepada perkataan selepasnya yang ada huruf alif dan lam. Kita kelaskan satu-satu. Baiklah, bi'sa adalah fi'il zam. Fa'il zam adalah rafiqu. Kemudian al-makhsus bil zam adalah al-kazib. Baik, kamu tulis nah. Isi di setiap ruang kotak ni. Kemudian yang kedua, bi'sa kalaman al-batil. Seburuk-buruk. Kalaman ucapan al-batil adalah yang batil, yang lalai, yang tak bagus. Buruk-buruk ucapan. Ucapan ia. Ia adalah yang batil, yang lalai, yang buruk. Baiklah, di sini kalaman di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang ada dalam perkataan ucapan. Seburuk-buruk ucapan ia. Ia adalah ucapan yang batil. Jadi fi'lu azam tulis bi'sa. Fa'il azam tulis dhamir mustatir. Macam mana nak kenal? Cara mudah nak kenal perkataan itu, fa'il itu adalah dhamir mustatir. Ni kalaman, khuluqan, tak ada alif lam kan di depan, dan dibaca dengan fathah di hujung. Khuluqan, kalaman. Kemudian al-makhsus bisam kamu tulis al-batil. Kemudian apa lagi? Bi'sa ma taf'aluhu al-khiyana. Bi'sa sejahat-jahat ma apa taf'aluhu yang kamu buat al-khiyana, khianat. Maksudnya sejahat-jahat yang apa yang kamu buat, perbuatan yang paling jahat yang kamu buat adalah perbuatan khianat. Jadi fa'il di sini adalah ma. Itu apa? Sebaik-baik apa, sejahat-jahat apa yang kamu buat adalah perbuatan khianat. Jadi bi'sa kamu tulis fi'lu zam, bi'sa. Fa'il azamnya adalah ma. Kemudian al-makhsus bil sam adalah al-khiyana.
Kemudian yang terakhir, bi'sa man tasaddaqa asyariru. Baik, dekat sini fa'ilnya adalah man. Fa'il azam. Kamu tulis bi'sa fi'lu azam. Kemudian man adalah fa'il azam. Dan al-makhsus bizam kamu tulis asyari. Maka selesailah latihan kita. Sampai di sini sahaja. Kita akan berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab.